mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan penuh dengan nikmat, bersama-sama dengan apa yang kita ingin lakukan pada petang ini, iaitu mentadabbur ayat-ayat Allah. Jadi ini merupakan satu hal yang kita kena rasa seronok buat. Perkara yang paling mulia adalah apabila seorang hamba-Nya berusaha untuk berdampingan dengan kalam pencipta. Inilah satu yang perkara yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah serta para malaikat. Kalau kita lihat dalam surah, cuba buka, dah boleh dah kan? Surah nombor berapa? Nombor 10. Buka surah nombor 10. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita ni kan, kita kena ada satu, kemudian hasa ni maknanya motivasi lagi bagi kita terbakar sikit lagi kan. Terbakar ni semangat lah kan. Surah 10 Yunus. Surah Yunus ayat yang ke-57. Surah Yunus ayat 57. Muka surat berapa? 215. Kita nak baca 57 sampai 58 kita nak baca 2 ayat. Jadi take note 2 ayat tu dalam Quran masing-masing. Kalau boleh Quran sendiri lagi bagus kan. Boleh buka balik rumah, tengok balik. Saya dah tanda tadi ayat ni penting untuk saya. Boleh tengok ayat tu. Ayat 57 hingga 58 2 ayat Jadi mari kita tilawah sama-sama ayat tu. Boleh Baik, kita baca ayat ni Dah jumpa dah muka surat 215? Jumpa dah? Tak jumpa tak apa, saya tunggu dah, tak ada masalah. Tenang-tenang. Cuba tengok, jumpa dah? Okey, ayat 57. Kita tengok ayat dia, ya ayuhan nas A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sambung ayat dia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Allah seru kepada semua manusia. Wahai manusia,
qad ja'atkum, sesungguhnya telah sampai pada kamu. Dah sampai dekat semua manusia kita, iaitu mau'izah. Apa mau'izah ni maknanya? Nasihat, pengajaran, peringatan. Itu mau'izah lah. Pesanan-pesanan Tuhan. Jadi pesanan-pesanan pencipta kita telah sampai pada kita, semua manusia, bukan kita je termasuklah. Orang-orang siapa? Sebenarnya orang-orang yang kafir sekali. Ini telah sampai mau'izah, pesanan daripada mir rabbikum. Siapa? Daripada pencipta kamu. Rabb ni maknanya ada banyak makna. Yang pertama, makna paling utama pencipta. Bila kita sebut Rabb, makna paling pertama pencipta. Kemudian wa shifa'ul lima fi sudur, dan penawar sifat kan. Ya, untuk apa? Untuk apa yang ada dalam dada. Apa maksud apa yang dalam dada ni? Iaitu dalam hati. Iaitu penawar dari sudut fizikal ke spiritual? Penawar spiritual, hati-hati tu. Nampak fizikal sihat kan, tapi rupanya spiritual dia rosak. Ramai orang dia jaga fizikal, senaman semula, tapi tak tahu aurat. Yang mana yang rosak sebenarnya? Spiritual rosak. Luar nampak hebat. Jadi Quran tujuannya nak membaiki dalaman manusia, itu lebih besar. Dan wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat sebagai petunjuk, guidance, lorong untuk kita tahu jalan yang betul. Warahmah, dan kasih sayang, bukti kasih sayang Allah kepada siapa? Lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi inilah nikmat Allah kepada kita. Maka Allah kata apa? Bila kita dapat ni, macam kita dapat hadiah besar, seronok tak? Tapi ini hadiah daripada siapa? Pencipta. Allah kata kul, oleh itu katakanlah wahai manusia, bila kamu dapat ni, tanda kamu faham inilah nikmat paling besar. Allah kata apa? Bifadlillah. Apa tu? Dengan kurniaan Allah. Kita bulan Ramadan cakap apa? Fadlam minallahi wa ni'mah. Apa sebenarnya tu sebut tu? Lepas apa kita baca biasanya? Tarawih kan? Tarawih baca apa benda yang kita buat pada tarawih paling banyak? Baca Quran lah kan? Tarawih baca Quran, ada buat satu hari satu juzuk kan? Itulah nikmat dia. Itulah makanan paling hebat untuk rohani kita, roh kita. Jadi dengan kurniaan Allah yang kita pun selalu laungkan, fadlam minallah ni, itulah maksud dia Quran tu. Bukan makan lepas tarawih tu. Bukan. Sebenarnya masa tu, itu sepatutnya kita kata rasa nikmat yang menghidupkan kita punya spiritual kita, rohani kita. Dan birahmati, dan rahmatnya apa? Maka dengan demikian itu falyafrahu, sepatutnya kita rasa apa? Semarak jiwa kita, seronok. Inilah waktu yang saya tunggu-tunggu. Itu sepatutnya bila dengan Quran. Dan kenapa huwa khairum mimma yajma'un? Kerana inilah lebih baik daripada segala apa yang selama ni kita kumpul. Ramai suka kumpul benda ni, tapi rupa-rupanya dia tak kumpul manfaat daripada Quran. Rugi tak? Ramai suka kumpul harta, dia bimbang kan, sebab dia rasa itu dapat jamin dia. Tapi dia lupa ni, harta paling bernilai yang kekal nak bawa balik depan mati, Quran ni, dia lupa. Sebab tu Allah kata orang beriman saat ini diingat dulu, supaya nanti dia tak menyesal. Jadi sekarang masa ni, bukti dia beriman, sekarang dia seronok dengan perkara ni. Sebab tu falyafrah, kita kena rasa apa? Proud, rasa seronok, bangga dengan apa yang kita buat. Jadi kerana ia lebih baik daripada segala apa yang kita usaha nak yajma'un, yang kita usaha himpun-himpunkan selama hidup kita ni. Baik, ini ayat. Mudah-mudahan ayat ni mendorong kita untuk sentiasalah istiqamah dengan Quran ni, dengan firman-firman Allah yang mulia ni. Baik, satu ayat lagi, ini boleh jadi doa ayat ni. Saya nak bagi satu ayat lagi. Buka surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat nombor berapa tu? 45.
49. Surah nombor 49 pada muka surat ayat yang ke-7. Ayat tu panjang, tapi dalam tu ada doa yang hebat yang Nabi lepas baca ayat, Nabi terus buat doa dalam ayat tersebut. Kita nak baca surah 49 ayat 7 hingga 8. 49 7 hingga 8, muka surat 516. Muka surat 516. Cari ayat 7 dulu. Ingat Quran ayat dia, nombor ayat dia dekat kepala ayat ke kat ekor ayat? Kat ekor dia, penghujung ayat. Cari muka surat. Elok kalau ada yang rumi, nombor rumi senang. Muka surat 516. Ada yang nombor Jawi ke? Nombor Arab? Tak ada kan? Okey, alhamdulillah. Senang sikit. Jumpa? Okey, jadi tengok ayat yang ke-7. Tadi ayat cerita tentang dah sampai dah apa? Nasihat pesanan Tuhan kat manusia ni. Jadi manusia ni tak ada sepatutnya apa? Dah tahu jalan dia ke mana nak pergi. Dan guru pun telah ada pada kita. Contohlah kalau buku ada, buku teks dah sampai dah kat pelajar, guru tak masuk kelas, boleh tahu? Boleh belajar? Boleh, murid pun buka sendiri je lah. Bolehlah baca-baca, tapi dia tak sampai kan. Sekarang ni buku dah ada, guru pun ada. Lengkap tu. Cuba tengok ayat ni pula. Allah kata apa? Jumpa dah ayat 7. Tengok Allah kata apa mula dia? Kita baca ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Kita sambung baca ayat 8 terus. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Jadi sekarang ni tadi tengok ayat tadi kan, kita baca surah 57 ayat berapa? Surah 57, surah 10 ayat 57, 58. Sama je, ayat ni pun sama. Tapi ayat tadi cerita tentang Quran tu sendiri. Ayat ni pula cerita tentang guru pula yang untuk ajar Quran tu. Lengkap tak? Lengkap semua. Itulah keperluan yang ada untuk murid dalam kelas kan. Kalau kat sekolah pun, itulah dia. Mesti ada bahan belajar dan juga pengajar kan. Jadi sekarang dalam ayat ni Allah kata wa'alamu anna fikum Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah kamu sedarlah sekarang ni dah ada siapa? Pada kamu dah ada Rasul, dah ada guru yang telah sampaikan ajarannya melalui firman-firman Tuhannya daripada kitab tadi. Dan lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah guru ni, nabi ni jenisnya guru yang macam mana? Guru dia tak tegas, guru dia ikut kata murid.
murid nak pergi itu semua, okeylah. Murid tak datang pun, itu agak-agak kelas tu jadi apa? Habis bermasalah lah, gagal semua murid dalam kelas tu, kan? Tapi Rasul ni dia beritahu apa? Dia tegas pada tempatnya, kena. Dalam pada tu juga tidaklah dia pembengis pula. Jadi Allah kata, kalaulah Rasul tu kamu ikut kamu pada banyak apa kehendak kamu, pasti kamu akan gagal. Kamu akan berada dalam hidup porak-poranda lah, tak sempurna agama. Tetapi Allah, ni nikmat ni. Jadi nikmat kita dah ada penjelas dia, bahan dia untuk kita boleh dapat petunjuk. Sekarang ni ramai orang ada bahan, tapi dia tak buat. Dapat petunjuk tak? Berguna tak petunjuk tu? Tak berguna juga. Ada bahan, tapi tak ada siapa pun yang tahu nak ajar, nak sampaikan. Berguna tak? Jadi apa orang panggil? Wasted. Bahan buangan habis lah begitu. Jadi suci dalam debu je, betul? Habis. Kan? Kita selalu gunakan istilah-istilah. Ataupun Quran apa? Quran buruk kan? Kan? Jadi, itu Allah hadirkan guru kita Nabi SAW untuk kita ikuti. Sebab itu syarat dia macam mana kita boleh dapat ni? Tengok Allah kata ayat ni boleh jadi doa. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Apa makna dia? Kalaulah, sebab manusia ni terlalu banyak kehendak dia, nafsu dia tu. Tapi bila Rasul datang, mereka apa? Dengar je cakap guru dia tu. Walaupun banyak yang apa? Yang dia cakap berlawanan dengan apa yang dia buat selama ni, tapi dia taat, dia dengar. Kenapa dia boleh buat sampai jadi macam tu? Allah yang masukkan rasa apa? Cinta kita kepada iman. Ini nikmat. Ramai orang masa zaman Nabi, ramai tak? Bahkan pakcik-pakcik dia dengar tak cakap anak buah dia yang baik tu? Belum tentu. Begitu sekali. Tapi kita yang hidup berapa? 15 abad selepas Nabi, yang duduk sezaman dengan dia, ada yang tak dapat. Kita ni 15 abad Allah bagi. Rasa suka dengan apa yang Nabi bawa. Nikmat tak? Nikmat. Untung kita. Subhanallah. Sebab itu siapa yang buat ni? Allah yang tanamkan rasa cinta kita kepada iman, kepada firman dia. Ini bukan mudah. Kita kena hargai benda ni. Dan kemudian wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan perkara ni kita rasa seronok, indah dalam jiwa. Kita harap macam itu. Bila berkaitan Quran, kita mudah-mudahan kita rasa ia sangat indah, kenangan-kenangan kita dengan Quran. Itu sebenarnya. Siapa yang boleh buat benda ni? Allah. Dan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah juga buat kita rasa apa? Tak suka kepada benda yang berlawanan dengan Quran ni. Jadi ini memang nikmat kalau dapat benda ni dalam jiwa. Dan Allah kata inilah orang yang ulaika humur rasyidun. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang berada di atas jalan petunjuk tadi yang benar. Oleh itu tengok Allah kata sama tadi macam ayat kita baca tadi syifa tu. Sekarang Allah kata fadlam minallahi wa ni'mah, kan? Kita baca bila Ramadan tu. Inilah bentuk kurniaan Allah dan nikmat Allah. Kurniaan ni pemberian, nikmat ni adalah keperluan. Jadi wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah tahu siapa yang Allah nak beri dia petunjuk. Dengan Allah lihat dia tu, hati dia sendiri. Mudah-mudahan kita ni sentiasa orang yang Allah apa dia? Masukkan rasa cinta dan apa? Hiaskan kita iman tu rasa indah pada diri kita. Dan ia mudah-mudahan berterusan. Boleh tak lepas tu tiba-tiba hilang iman? Boleh? Boleh tak kita dah beriman, boleh hilang tak iman? Boleh tak? Macam pokok lah. Jadi iman ni sifat dia kena buat apa? Kena baja. Kan? Sama macam pokok lah. Pokok dah segar berbuah, lepas tu kita tinggal setahun, apa jadi kakak? Habis mati. Sama juga iman pun boleh macam tu. Maka kita kena kekal dengan jalan ni. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam ni. Sebab tu doa, kita boleh doa ni. Ayat ni kita boleh doa. Kita doa apa? Ikut saya. Allahumma. Okey, tu habbaba tu kita tukar habib
Ilaikum tu kan? Kita tukar ilaina. Macam tu. Allahumma habib ilaina al-iman. Kemudian zayyana tu jadi wazayyinhu. Wazayyinhu fi qulubina. Qulubikum kan? Tukar na belakang. Na tu kita. Kum tadi kamu. Boleh dapat? Tulis Okey, saya tulis Minta maaf. Jadi doa dia ni, ingatlah hafalkan doa ni. Ni doa agar kita dimasukkan iman. Allahumma, berdasarkan ayat tu Nabi berdoa. Ni nak doa Nabi berdasarkan ayat tu. Nabi doa Allahumma habib ilaina al-iman. Kemudian wazayyin zayyinhu kita sambung terus. Zayyinhu fi qulubina. Kemudian yang ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian wakarrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ini. Kemudian ditutup dengan waj'alna minar boleh dapat doa ni. Nampak tulisan halus tak? Boleh nampak dia. Semuanya berdasarkan ayat ni. Jadikan dia doa. Ini banyak kaedah macam ni Nabi ajarkan kita. Dapat? Bila kita dapat, kita cuba baca balik doa ni. Saya bagi makna dia balik. Apa yang setengah. Habib maknanya apa? Hub, cinta. Maksudnya masukkan hati kita rasa suka. Cinta kepada kami. Okey, cuba kita baca doa sama-sama Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna
minar rasyidin. Sama kan, ulaika humur rasyidun tu Nabi tukar waja'alna minar rasyidin. Okay, apa makna dia? Allahumma mana dia apa? Cuba terjemah satu. Allahumma apa makna? Ya Allah. Allahumma mana ya Allah. Habib ilainal iman. Masukkanlah ataupun tanamkanlah rasa cinta terhadap keimanan kepada kami. Tanamkanlah kepada kami rasa cinta kepada keimanan. Boleh? Itu maksud dia. Tanamkanlah kepada kami rasa cinta kepada keimanan. Segala benda yang berkaitan dengan iman, tanamkanlah kami rasa suka nak buat. Kemudian wazayyinhu fi qulubina. Apa dia? Dan hiaskanlah. Maksudnya biar kita rasa cantik, indah, rasa cantik, suka. Dan hiaskanlah ia, iman tersebut, ke dalam hati-hati kami. Indahkanlah ia ke dalam hati-hati kami. Itu maksud dia. Jadikanlah iman ini rasa indah pada hati-hati kita. Boleh ya? Indahkanlah ia ke dalam hati-hati kami. Kemudian, dan tanamkanlah rasa benci kepada kami. Itu karih tu, tanamkan rasa benci, rasa tak suka. Sebab dia tak boleh bercampur, betul tak? Dua-dua suka. Iman pun suka, kufur suka. Boleh tak? Jadi kotor lah, habislah, rosak lah. Jadi sebab itulah penting kedua-dua tu. Wakarih mana? Masukkan, tanamkanlah rasa benci kepada kami terhadap siapa? Kufur. Kufur ni berkaitan dengan benda yang boleh menyebabkan kita keluar daripada agama. Kufur. Wal fusuq. Fusuq maknanya apa? Benda yang menyebabkan kita boleh jadi fasik. Fasik ni paling hampir dengan sifat kemunafikan. Faham Kita berperangai munafik, faham? Beragama tapi tak buat, contohnya. Itu munafik. Kata beriman tapi rupanya tipu. Itu satu lagi. Cakap tak serupa, bikin. Takut tu. Dan yang ketiga, wal isyan. Isyan apa? Terjebak kepada perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Faham Dia dah baik, dah buat kebaikan, tiba-tiba dia diuji dengan benda ni, dia terlepas buat pula perkara dosa tadi, maksiat tadi. Iaitu 3 tahap tu. Yang paling dahsyat sekali kufur tadi pertama. Yang kedua fasik tu. Dan yang ketiga maksiat ni, sebab kadang-kadang orang yang baik ni tiba-tiba diuji. Contohnya apa yang berlaku pada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ni kuat, semua dia tak buat. Dia berjaya untuk hadapi benda tu. Allah bagi dia kekuatan. Dia lawan. Begitu maksud dia, isyan tu. Dan barulah apa? Yang terakhir, waja'alna, dan jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang yang berada di atas petunjuk, rasyidin. Boleh ya? Inilah doa pada pembukaan kita pada petang ni. Okey, jelas kan? Ingat saya bagi berapa ayat ni? Berapa ayat? Pertama surah apa tadi? Yunus ayat 57, 58. Ini berkaitan dengan bahan dia. Ini yang pertama, iaitu kitab Quran, kitab Allah. Yang kedua surah 49 ayat. Ini siapa? Guru yang nak ajar bahan tadi, baru lengkap, iaitu Rasulullah. Ini daripada Quran dan Sunnah. Bila kita kata ikut Quran Sunnah ni, dua-dua ni. Okey, baik. Mudah-mudahan kita boleh berdoa sebagaimana doa yang Nabi sunnahkan ni. Ni dalam hadis sebenarnya doa ni ada. Baik. Jadi persoalan pertama sekali, minggu lepas kita dah cerita pasal tadabbur lah sikit, kepentingan Quran ni. Kenapa kita kena memahami Quran? Tidak cukup kita hanya baca saja. Pentingnya memahami Quran. Baik. Dan ada soalan yang Cikgu Fuziah bangkitkanlah pada saya tentang apa beza tafsir dengan tadabbur. Apa beza tafsir dengan tadabbur? Penting ke soalan ni? Kalau dah tanya tu mungkin pelajar rasa penting. Tak apa, saya ringkaskan. Tafsir dengan tadabbur, beza dia. Okey. Pertama sekali, dari segi makna,
Boleh buat. Dari segi makna, okeylah kita buat. Ada lagi ke ni? Takut nak habis lah. Tafsir. Ni tafsir. Ni tadabbur. Apa itu tafsir? Tafsir ni apa dia? Mengeluarkan makna, memberikan. Dia bukan terjemahan lah, dia menyingkap, makna yang ganjil daripada Al-Quran. Itu maksud dia lah, makna yang ganjil-ganjil ni. Sebab Quran ni dia banyak makna dia yang bukan macam kita faham zahir ayat tu. Kalau nak buat contoh, ada banyaklah ayat-ayat Quran kalau kita belajar tafsir ni. Contohnya makna fitnah. Dalam Quran ada makna fitnah yang selalu orang guna ayat ni untuk cerita pasal fitnah, padahal bukan makna tu. Ni nanti baru kita perasan. Makna fitnah yang selalu orang guna ni, orang guna dalil ayat ni lah dia nak kata pasal fitnah, tapi rupanya bukan makna tu. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ada ayat dia, ayat mana ya? Wa akhrijukum. Okey. Ayat surah Al-Baqarah, ayat 193. Cuba tengok ayat tu. 193. Jumpa Al-Baqarah 1. Kita tak nak baca sangat, saya cuma nak tengok. Cuba tengok perkataan fitnah dalam ayat tu, ada tak? Apa ayat dia? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, kan? Okey, jumpa Kemudian sekejap, dia ada ayat lain lagi sekejap ayat atas dia, ayat 191. Ayat 191, jumpa. Atas dia. Ada tak ayat? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ada? Biasa orang guna, kan? Apa makna sebenarnya tu? Apa tu? Kita guna, kau fitnah saya, awak ni buat cerita fitnah kat saya. Fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh tu. Betul tak? Betul ke dalil tu dia guna? Tak betul. Tak betul. Nampak tu kan ayat tu, kan? Ini cerita pasal Allah suruh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Muslim perangi orang-orang kafir. Sampai kan bulan haram pun dibenarkan sebab apa? Ada benda yang lebih besar daripada itu lagi. Di sini maknanya fitnah apa? Kerana fitnah di sini maksudnya syirik. Syirik. Dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Betul tak? Orang yang syirikkan Allah walaupun dia tak pernah bunuh orang, dengan orang yang pernah bunuh orang tapi dia tauhidkan Allah, dia masih lagi sembah Allah. Siapa yang kekal dalam neraka? Orang yang syirik. Faham tak? Orang yang musyrik walaupun dia buat baik, kan, tapi dia bertuhankan benda lain, boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Tapi orang kita kalau bunuh pun orang, tapi dia beriman kepada Allah, dosa dia sekejap, kalau dia masuk neraka pun dia boleh masuk syurga? Boleh. Kan beza tu. Jadi mana dosa lebih besar? Syirik. Ramai manusia bimbang apa? Cuba tengok ini. Kan? Bila minum ni okeylah besar, itu dosa besar. Tapi bila orang buat syirik dia tak rasa apa-apa, ini masalah. Sedangkan dosa syirik jauh lebih
besar. Sebab tu kita kena elakkan amalan-amalan yang boleh dekatkan kita kepada syirik. Contoh yang orang Melayu ni, walaupun dia solat, ramai tak jumpa bomoh lagi. Macam mana? Kena fikirkan bomoh yang macam mana dia jumpa. Adakah yang betul-betul percaya khurafat ramai lagi tak? Solat. Sedangkan dosa mana lagi besar? Syirik boleh menyebabkan dia kekal dalam neraka. Nampak? Ayat ni cerita pasal tu. Jadi orang salah faham tak selama ni ayat ni? Dia gunakan cerita apa? Cerita fitnah. Itu bukan fitnah ni. Itu nama dia tafsir. Tafsir makna sebenar ni. Jadi kita perlu tak nak belajar benda ni? Tak perlulah sebab kita apa? Sebab dah ada semua dalam kitab dah. Dah selesai dah hal tu, buka kitab tafsir je. Jadi tafsir pertama ni untuk singkat makna ayat. Okey. Yang ganjil lah, yang ada makna yang muhkam, ada yang mutasyabihat, ada makna-makna yang kita perlu tahu dengan lebih dalam apa makna sebenar. Banyak lagi ayat-ayat lain tentang ni. Kita tadabbur ni, saya nanti akan bagi makna dia. Termasuk tafsir sekali lah tu. Yang ni pula, apa beza dia pula? Tadabbur. Jadi, tadabbur menyingkap, sama jugalah kita kata menyingkap lah. Kita ambil makna yang sama senang. Menyingkap apa? Maksud iaitu pengajaran dia. Pengajaran yang boleh didapati dalam Al-Quran tu lah. Pengajaran dia apa? Itu beza pertama lah. Ni secara tafsir tadabbur. Jadi ini fungsi dia. Jadi yang kedua lah. Jadi apa peranan tafsir? Apa peranan tafsir? Peranan tafsir dia adalah kita panggil peranan dia dia adalah ni wasilah. Tahu wasilah? Wasilah ni kita panggil ataupun jambatan. Jambatan untuk mendapat untuk mencapai tujuan Quran, untuk mencapai matlamat, untuk mencapai matlamat petunjuk lah, jambatan je. Sedangkan tadabbur adalah maqasid dia ataupun matlamat dia. Matlamat diturunkan Al-Quran. Ini wasilah, ni matlamat. Sebab itu untuk tadabbur yang terbaik melalui tafsir lah. Melalui tafsir lah. Lagi baiklah dapat kesan. Tapi kewajipan mana yang wajib, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah? Cuba teka. Fardu ain dengan fardu kifayah. Mana wajib, mana yang tak wajib? Jadi tafsir hukum dia fardu kifayah. Dah ada kitab tafsir hari ni kan? Dah tak payah sibuk nak tafsir Quran pula. Tafsir zaman Allah baru ada tak? Boleh buat yang tu? Silap hancur terus, ubah makna lain pula. Tafsir para sahabat dah buat dah. Dah selesai dah. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Kutubi, macam-macam tafsir. Tafsir Bin Maksud dengan kalam-kalam sahabat dah tafsir selesai dah. Dah buat Rustam Usmani dah selesai dah semua. Sedangkan tadabbur adalah fardu ain. Wajib buat ni. Dah nampak perbezaan dia. Apa syarat tadabbur? Syarat pula. Sekarang dua-dua ni mesti ada syarat.
syarat nak tafsir dengan syarat nak tadabbur. Macam mana? Apa syarat tafsir? Syarat nak tafsir ni memang khusus untuk orang yang nak tadabbur. bukan, orang yang ada ilmu je. Orang yang belajar ilmu nahwu, ilmu tu, itu je yang layak untuk tafsir. Banyaklah syarat-syarat dia, ada 15 syarat. Ilmu balaghah semua kena tahu. Itu syarat ahli tafsir. Dia mesti tahu kalam sahabat-sahabat Nabi, Quran ni turun, ayat dia surah Makkiyah ke Madaniyah, ayat dia dah mansuh ke belum? Kan? Ayat tu masih valid atau tak valid ke, dah ganti dengan ayat lain, yang ganti tu ayat yang mana? Macam tu. Dia mesti tahu semua tu. Ayat ni khusus ke ataupun am khas ke, banyak benda dia kena tahu. Baru boleh tafsir. Sebab tu Nabi ada bagi larangan untuk ni. Nabi kata man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir makna-makna Quran dengan pandangan sendiri, main pandai je, maka siaplah tempat dia dalam faham? Kita kena jaga-jaga. Itu. Sebab tu tafsir tak boleh suka-suka. Kita bila cakap tafsir ni, cakap siapa? Yang telah ditafsir oleh sahabat lah. Ni makna dia apa Nabi kata? Oh, makna dia syirik rupanya. Macam tu. Lepas tu kita kena betulkan balik. Faham? Seterusnya tadabbur. Tadabbur adalah apa dia punya syarat? Syarat dia apa? Buka, lapangkan hati untuk terima ayat ni. Terima kesalahan. Bila Allah tegur, lapangkan dada untuk terima teguran. Itu syarat tadabbur. Faham? Lapangkan hati kita untuk terima teguran Allah tu. Jadi dia tak ada syarat apa. Kita dah tahu dah makna kan? Faham? Ikut saja, baca saja. Dan jalan untuk dapat apa ni? Tujuan tadabbur nak dapat ibrah ni. Pengajaran. Sebab itulah tafsir ni orang bukan Islam pun ada buat tafsir Quran. Faham? Dia hanya kaji dari sudut bahasa saja, lurah saja. Bahkan kita ada manfaat lah. Tapi dia sendiri tak masuk Islam. Itu tafsir. Tafsir hanya sampai akal je. Tadabbur sampai ke mana? Hati. Itu beza. Maka wajib kita tadabbur. Tadabbur ni tak perlu ilmu tinggi-tinggi. Cukup orang baca Quran dia boleh hati, dia boleh menangis dah. Dia bukannya ada orang dia intelektual lah dari segi teknikal saja, tapi tak ada apa-apa nilai dalam jiwa dia. Dia tak juga beriman. Jadi itu banyak orientalis yang dia kaji Quran dan dia buat kitab Quran ni, kitab-kitab lah, kamus-kamus Quran. Banyak orientalis bukan Islam tu. Tapi dia tak masuk Islam pun sebab dia tak tadabbur. Itulah beza. Sebab itu tentang tafsir satu ayat dalam Quran. Tafsir ni dalil dia dalam Quran ada tak? Ada. Surah ni 25 ayat 33. Ini perkataan tafsir yang ada dalam Quran satu je. Tadabbur ada banyak. Buka surah 25 ayat 33. Boleh. Ya, sebab tu kita tak payah buka kitab tafsir je. Lepas tu kita kena tu dah. Hari ni dah tak perlu dah sebab dah lengkap dah tafsiran daripada ulama, dah lengkap dah. Kita cuma kena buka je. Hari ni tafsir-tafsir dah ada dah. Sebab tu guru kena amanah. Saya cakap saya kena baca tafsir lah. Baru boleh bagi makna. Tapi kebanyakannya banyak ayat Quran yang memang makna dia dah makna macam dalam terjemahan ni cukup dah. Sebab tu kita nak tadabbur Quran hari ni boleh sangat dah. Sebab apa? Ada Quran dah terjemah dah. Boleh sangat. Nak memahami, nak hayati dia, masuk ke dalam jiwa kita ni, nak hayati dia. Al-Furqan surah 25 ayat yang ke 25 ayat 33. Ini kita cerita tafsir dulu ayat Al-Quran. Sebab ayat Quran ni lagi menampakkan kita, oh ini satu-satunya ayat tentang tafsir yang ada dalam Quran. Cuba tengok ayat tu. Ayat 33 kan? Ayat 33. Tiga enam tiga. Muka surat 363.
Ayat berapa? 33 kan? Ha. Tengok ayat. Ha, wala ya'tunaka. Jumpa? Ayat atas sekali Jadi Allah kata dalam ayat ni, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq. Tidak adalah Allah berikan kepada Nabi wahyu ni, wahyu setiap ayat, perincian ayat dengan kalimah-kalimah dalam Quran ni, alif lam mim tu kenapa baca panjang tu, semua perincian tu apa yang Allah berikan Nabi ni, semuanya kami berikan dengan hak yang terbaik. Tak ada lagi dah kita nak tukar yang lain lagi dah. Tak ada lagi Nabi pun nak ubah. Nabi bagi sebiji wahyu yang sampai, itulah sebijinya. Allah ajar Nabi ni. Jadi wa ahsana tafsira. Inilah sebaik-baik tafsiran. Sebab itulah bila kita nak tahu tafsir, kena tahu daripada siapa? Nabi dan sahabat lah. Nabi dah ajar kat Ibnu Abbas tafsir. Dah selengkap. Sebab tu kita maklum gitu. Kita boleh tak pandai-pandai tafsir ikut kepala kita? Oh, tak boleh. Ni makna dia, tak boleh. Macam mana saya tahu makna tadi? Sebab itu sahabat Nabi yang bagi tahu makna tu. Kita nak memperbetulkan itu Itu tafsir satu-satunya. Jadi tak boleh ikut logik dia. Tak boleh. Walaupun ayat dalam Quran ikut logik dia macam tak bagi logik kita, ini tak logik. Kita pun ikut logik kita, kita kata sebenarnya makna dia ni, boleh tak? Oh, tak boleh. Jangan main-main. Hati-hati. Banyak tentang ayat-ayat Allah tentang diri dia sendiri. Macam sains, dia percaya sangat sains. Percaya sangat sains punya kejadian. Itu masalah lah. Sains sebenarnya hanyalah ni juga wasilah juga, jambatan je. Quran tu sebenarnya dia punya tu. Dr. Daniel ada tentang sains, tapi dekat dengan Quran. Jadi Quran memandu sains, bukan sains ni menunggang Quran. Terbalik lah. Pastikan bila kita nak tu, pastikan siapa yang ditunggang sebenarnya. Kita di belakang. Quran ni pimpinan, imam kita Quran. Jadi pastikan itulah. Baik, jadi ini tafsiran. Satu je makna dalam Quran, ini je. Jadi bermakna apa ni? Begitu Allah kata, Allah dah beri bil haq. Betul dah. Kita jangan tukar sesuatu yang telah hak, kita tukar jadi batil nanti. Hati-hati dengan tafsiran. Okey, sekarang ni tadabbur. Tadabbur ni macam mana tadi saya kata? Pertama, tadabbur ni buka hati kita bila baca ayat Allah tu. Pertama, lapangkan hati kita dulu. Orang kata kita ada banyak apa orang kata? Desire. Betul tak? Desire ni apa? Benda yang kita simpan kan? Nostalgia. Contohlah amalan kita dulu-dulu kan, turun-temurun kenangan yang dulu kan. Tapi rupanya tak sama dengan ajaran Islam ajar dalam Quran. Kita bersedia tak nak apa? Buangkan dia, nak masukkan yang tadi, iman. Bersedia tak? Kalau yang macam tu boleh dapat bila tadabbur Quran, boleh. Itu penting. Faham? Tundukkan kita ni ego kita dengan firman Allah, tundukkan. Faham? Itu syarat tadabbur satu. Sebab tadabbur ni dia kat sini, hati. Baik. Sebab tu yang kedua, itu pertama. First tadabbur apa dia? Lapangkan hati, bersedia untuk buang apa-apa yang berlawanan. Apa-apa yang berlawanan, kita nak lawan ke ataupun kita nak cabut? Cabut, buang. Terima apa yang Quran masuk dalam jiwa. Itu nombor satu. Yang kedua apa? Okey, yang kedua syarat nak tadabbur ni, rasakan yang Allah sedang cakap dengan kita setiap ayat kita baca. Faham? Kata-kata. Sebab tu kata Imam Al-Qurtubi, dia kata ni kata Imam Al-Qurtubi ni. Nak salin pun boleh lah ni. Dia kata man balaghahu Quran faka'annama kallamahu Allah.
Ini kata-kata dia. Di Imam Qurtubi kata, man balaghul Quran, siapa yang telah sampai Quran kat dia baca Quran, fa ka'annama, maka sebenarnya seolah-olah kallamahullah, Allah sedang cakap dengan dia. Faham? Baru boleh dapat. Fa ka'annama kallamahullahu, Allah sedang cakap dengan kita. Jadi sedialah. Ini memang apa ni nama dia? Kalamullah. Allah baca sedang cakap dengan kita. Kita sedang cakap. Allah sedang cakap dengan dia. Sedarlah itu. Bukan biasa-biasa. Kalau kita polis cakap dengan kita, macam mana kita agak? Kan? Begitu baiklah kita sopan kan. Kalau lah tiba-tiba orang besar datang, rasanya kita cakap macam mana? Oh, sopan ni. Kan? Protokol lah. Dia pun cakap, kita dengar sebutir-sebutir dia cakap kan. Sekarang ni siapa? Raja kepada segala raja yang berbicara. Apa pula adab kita? Adab kita macam mana? Sekali lalu ya, oi, mesti kena beri perhatian, fokus, tengok betul-betul apa dia nak cakap. Itu syarat dia tu. Yang itulah. Jadi tadabbur, siapa nak dapat faedah tadabbur, dia pertama tadi dia kena lapangkan dada dia. Hadir kan? Kedua, dia kena rasakan yang sekarang ni pencipta dia sedang cakap. Kat sinilah. Kita nak tunggu Allah cakap dengan kita, boleh ke jadi macam Nabi? Nak pergi Isra' Mi'raj ke, boleh ke? Sorry lah, kita bukan Nabi. Sekarang ni Nabi dah sampai. Inilah firman Allah yang Nabi dah beritahu kita ni. Allah berbicara dengan kita melalui jalan ini. Siapa yang dia kata saya tak nak biasa jalan ni, saya nak jalan macam Nabi, seolah dia dakwa dia tu Nabi baru lah tu. Murtad dah lah. Tak boleh. Jalan kita nak bicara dengan Allah, inilah dia jalan ni, firman Allah dalam Quran. Okey? Sebab itu Allah sebut dalam surah 47 kan, ayat 24 ni tentang tadabbur lah. Ni tafsir, ni tadabbur. Tadabbur ni ada banyak kan. Saya dah buka masa minggu yang sudah ayat 24 lah. 47 ayat 24. Empat dia. 509. Surah Muhammad. 509. Kan ayat terpendek tu boleh hafal kat situ kita ulang kali kedua dah ayat ni. Minggu lepas saya dah bagi ayat ni kan. Allah kata afala yatadabbarunal. Kenapa mereka tak mau tadabbur Quran? Apa makna tadabbur ni? Dari segi makna dia, tadabbur ni ada boleh banyak makna. Tadabbur ni makna dia merenungi. Saya tulis bahasa Melayu lah. Merenungi ayat-ayat Allah. Lagi memikirkan. Berfikir dengan dalam. Lagi berusaha memahami ataupun menghayati. Makna yang boleh nampak lagi, maknanya kita kena apa? Berpening berpening-pening kita kata. Ada dalam Quran ni. Nanti kita tengok ayat ni. Dulu masa dekat sekolah, kita selalu tak tadabbur pelajaran kita. Soalan dia. Ulang kaji tu tadabbur lah. Mengulang-ulang kaji tu tadabbur lah tu sebenarnya. Itulah dia, makna dia. Kita pun buat tak buku teks sekolah kan? Jadi apa? Sampai jadi apa? Kalau kita kata bukan makanan Perak tu. Kalau Perak apa?
Tak tahu apa. Kalau ni belacan kan. Lunyeh. Semua di highlightnya, semua habis dah nak bagi faham pelajaran supaya dapat A kan. Baru dia maju, dia dapat lah, berjaya lah. Punya dia terperincinya, dia tadabbur buku teks dia tu, sekolah dia tu lah. Begitu sekali. Itu maksud dia, mengulang-ulang, berpening-pening, mengulang, apa dia kata? Mengulangkah? Mengulang-ulang. Mengulang kaji lah, kita kata. Sama. Itu makna tadabbur. Kalau bahasa Arab dia, merenung ini sebut ta'ammul. Ni tafakkur. Ni tazakkur. Yang ni masan ni itu maknanya ulang-ulang. Yang ni apa dia? Isda', iaitu berpening-pening. Banyak ada, nanti kita bagi dalil-dalil ni Okey, pertama ni tadabbur. Allah tanya apa tadi? Afala yatadabbaruna Quran? Kenapa mereka tak mahu renungi ayat-ayat Quran, fikirkan, hayati dia pening-pening untuk fikirkan perintah-perintah Allah dalam Quran, ulang-ulang kaji Quran. Kenapa tak mahu? Sedangkan ada tak yang dulu kita duk ulang kaji banyak, satu huruf dapat tak 10 pahala? Yang kita buat beberapa puluh tahun dulu, buku-buku tu semua, kan kita duk ulang kaji banyak dulu berbanding dengan Quran ni, dapat tak 10 pahala satu huruf? Tak dapat. Yang ini dapat tak? Tapi tak buat yang ni. Pelik tak? Jahil, masa tu jahil. Pelik kan? Macam mana kita tu? Ada kan pelik nama dia tu kan? Yang ini confirm dapat satu huruf je 10. Tapi dia tak ulang kaji sungguh-sungguh, tak ada rugi sikit pun. Tapi yang tu sebab apa? Sebab dia nampak goal dia tu. Goal mana? Matlamat dia kat situ. Sedangkan ni matlamat yang lebih jauh dia tak nampak. Dia nampak SPM yang mana? SPM yang dekat sini lah. SPM yang lebih besar. Apa SPM yang lebih besar? Sijil apa? Padang Mahsyar. Itu dia tak nampak. Kan? Dia bimbang gagal sijil pelajaran Malaysia. Sijil Padang Mahsyar kalau gagal, habis langsung. Dia tak takut. Sebab tu dia biar je lama. Betul tak? Ini realiti tak? Itu kita kena renungi kehidupan kita. Allah sayang kita, Allah masih hidupkan kita untuk kita renungi. Kita berkesempatan untuk dapat rahmat Allah dalam ni, masa hidup ni. Jadi Allah tanya, kenapa mereka tak mahu buat macam ni pada ayat aku yang mulia ni? Tapi pada benda lain mereka bertungkus lumus, berpening-pening. Kenapa? Am ala qulubin aqfalha? Adakah memang sebenarnya hati dia dah tertutup? Sebab tu saya kata tadi, syarat pertama kena buka balik hati kita. Jangan biar kunci dengan makna ni bagi masuk dalam jiwa. Baca Quran, renungi sungguh-sungguh. Tadabbur ni maknanya apa? Sampai hujung ayat. Dan sifat tadabbur boleh gopoh tak? Tak boleh gopoh. Sebab tu ni pertama, ayat pertama. Ayat kedua, kenapa saya kata tak boleh gopoh? Cuba buka surah 20. Ayat 114. Ni tadabbur tafsir tadi dah selesai Jadi kita tak perlu fikir yang ni. Sekarang ni tugas kita adalah nak tadabbur Quran. Surah 20 ayat 114. Surah Toha. $320. Okey. Bukan surah Toha Surah ayalah betul. Surah Toha Ada? Tak, ya. Wala taj'al. Okey, cuba tengok ayat atas sekali kan? Dah jumpa dah? Muka surat 320 ayat atas sekali Saya baca je. Perhatikan ayat yang saya baca Tengok satu-satu Dah jumpa semua Okey. Cuba tengok Allah kata apa? Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah. Malik, raja yang benar, raja yang paling benar lah. Sebenar-benar raja adalah Allah. Yang lain ni raja nisbi je. Sementara nanti dia mati semua akan sama juga. Baik. Jadi maha tinggi Allah, raja kepada segala raja-raja yang maha benar. Dan engkau, ya Allah beri apa? Wahyu kepada Nabi. Wala, Nabi kata, Allah kata pada Nabi ni, wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu.
Janganlah engkau gopoh gapah. Nabi Allah kata jangan gopoh gapah nak habiskan Quran. Nak dapat tu. Sebelum yuqda, Allah selesaikan kepada engkau apa? Bacakan wahyu tu, selesaikan. Wa qur rabbi zidni ilman, dan jangan lupa berdoa, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Apa makna ilmu? Kefahaman. Al-ilmu maknanya al-fahmu. Betul tak? Contohnya pelajar dalam kelas ni cikgu ajar ilmu lah kan. Tanda pelajar tu dapat ilmu, dia faham. Kalau dia tak faham, tak dapat lagi. Begitu juga dengan Quran. Quran adalah ilmu kita. Maka tanda kita kena usaha faham dia. Sebab tu kita jangan lupa doa pada Allah dan jangan tak boleh gopoh. Apa gopoh? Tergesa-gesa macam mana? Banyak kali tak gopoh. Berapa kali khatam dah? Faham tak? Tu gopoh lah tu. Khatam pupuk, tapi satu habuk pun tak ada, tak tahu. Jangan macam tu. Nabi pun lah larang, apatah lagi kita. Faham? Yang Allah wajibkan kita dapat ayat tu bagi manfaat pada hati kita. Bukan kita habiskan ayat tu semua tapi tak dapat manfaat. Mana yang Allah tengok? Allah tengok yang mana? Walaupun satu ayat tu, tapi ayat tu beri manfaat kepada dia, beri taat kan? Dia faham tu. Itu yang Allah lihat. Daripada dia banyak rupanya, satu apa pun dia tak dapat. Tak tahu. Tak masuk hati langsung satu tu. Rugi je macam tu. Itu pastikan ni pertama, jangan gopoh. Sebab tu Allah Quran ni turun, cara Quran turun macam mana? Yalah, ikut turutan tak daripada Al-Fatihah sampai An-Nas? Ikut turutan tak? Tak kan? Surah nombor berapa dulu turun? Surah Iqra nombor berapa dulu? Surah 96 turun dulu pula. Kenapa macam tu? Jadi cara turun Quran dengan cara tadabbur lah. Quran turun dengan cara tadabbur. Quran turun 5 ayat ni, tiba-tiba masuk surah lain pula turun. Tiba-tiba surah lain sana pula, surah belakang turun, tiba-tiba surah depan. Begitulah cara macam kita tadabbur ni. Quran turun macam tu. Kenapa? Sebab sesuai dengan keadaan manusia. Allah ni maha bijaksana. Okey. Sekarang masalah yang nak diselesaikan dulu masalah apa? Kafir Quraisy dulu, masalah apa yang perlu diselesaikan dulu? Masalah yang paling dalam adalah syirik. Sebab itu Quran turun ayat-ayat tu. Ayat tu dekat belakang. Turun ayat tu dulu. Sekarang ni masalah kita begitu juga. Masalah kita sekarang apa? Kita tak tahu, rupanya baca Quran tu pun penting. Maka saya bawa ayat semua berkaitan dengan apa? Kepentingan faham Quran. Betul tak? Kena tak bila macam tu? Kata the problem. Kita problem lain. Kita buat ubat lain. Sampai tak? Tak sampai lah. Tak selesai. Sebab tu ayat tentang arak bila pula turun? Lepas Nabi dah pergi Madinah, baru cerita pasal hukum hakam arak. Sebelum ni tak bincang lagi. Sebab itu perkara nombor 2. Nak selesai dulu perkara yang lebih penting. Begitulah kaedah tadabbur. Ya. Jadi kaedah tadabbur ni dia masuk kepada apa? Kita ayat-ayat yang kita masuk ni berkaitan dengan apa perkara madu yang perlukan dulu. Itu tadabbur. Sebab tu dia memberi kesan besar. Sebab tu Allah suruh tadabbur. Itu cara begitu. Boleh faham Baiklah. Jadi sebab itu cara Allah turun ke Nabi ni, cuba buka surah 17. Masih lagi cerita pasal tadabbur. Jadi tadi pertama, tadabbur mesti apa? Buka hati. Kedua, jangan gopoh. Ketiga, satu per satu. Perhati ayat tu, satu per satu. Step by step. Okey. Surah 17 ayat 106. 17 106. 293. 17 Al-Isra ayat, bukan 17, silap surah 5 bukan surah berapa sekejap saya sekejap 17 lah, betul 17 ayat 106. Qur'anan faraqna. Wa Qur'anan faraqna betul ayat tu lah. 17 ayat 106.
Litaqra'u 'alan nas 'ala muhsin. Betul ayat tu? Ada? Ada. Okey. Surah 17 ayat 106. Tengok. Ayat dia 15 tu kan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Okey, kemudian Allah kata, tengok. Cara Allah ni nak bagi Quran ni sampai dengan begitu mantap kepada manusia ni, jiwa. Sebab tu para sahabat hebat jadinya. Sebab Nabi ni bawa Quran dengan cara tadabbur kepada sahabat sampai memberi kesan besar pada pengaruh pada mereka Quran. Nampak Bukan Nabi baca daripada muka ke macam hari ni tu. Tapi demikian. Tapi baca ayat ni ibadah. Bolehlah baca, bukan lepas ni bukan macam tu. Sekali-sekala kita baca macam ni. Sebab dah ada susunan. Dia macam orang baca buku undang-undang. Faham? Macam saya dulu masa pengalaman kan, kita ada kalau macam lembaga-lembaga dia ada buku dia. Buku panduan dia kan. Ada undang-undang baru yang berkaitan dengan akta nombor berapa-berapa, dia masuk daripada awal ke dia masuk terus sisipan kat situ, attachment. Dia attach terus masuk. Lepas tu yang baru masuk kita kena highlight, okey ini dah tak pakai. Pakai yang baru, betul tak? Begitu. Nombor berapa dia belajar macam tu. Begitu juga Al-Quran adalah buku kanon yang paling hebat sekali dalam kehidupan manusia sepatutnya ini. Jadi tengok Allah kata dalam ayat ni, cuba tengok. Wa Qur'anan. Dan Al-Quran ni Allah kata apa? Faraqnahu. Apa faraqna? Faraqna mana apa? Spread. Allah pisah-pisahkan ayat dia. Bukan turun Al-Fatihah dulu. Turun surah apa? Iqra' dulu 5 ayat je. Lepas tu turun surah Al-Muzammil. Lepas tu Al-Muddassir. Lepas tu surah macam tu. Tiba-tiba surah 74 pula. Sesuai dengan keadaan Nabi kita tengah takut. Wahai orang yang bersimut, jangan takut kan. Allah turun surah yang tu pula. Sesuai tak dengan keadaan? Sesuai. Itulah cara Quran. Begitu kita baca Quran, hayati dia dengan apa masalah kita. Masing-masing masalah berbeza-beza kan. Ada je ayat Quran yang akan selesai kan. Lepas tu kita kena tadabbur. Baik. Jadi Allah kata Quran kami pisah-pisahkan ayat dia. Dan untuk apa? Kami beri pada Nabi ni litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau dapat bacakan kepada umat engkau, manusia. Kepada orang kafir Quraisy, kepada Abu Jahal, kepada Abu Bakar, kepada Uthman, semua kaum yang ada tu. Nabi baca Quran, wahyu satu-satu. Ala muqsin. Ni, ala muqsin ni maknanya apa? Apa makna muqsin? Muqsin ni penting. Muqsin ni maknanya ta'anni, iaitu dalam keadaan tenang. Dan muqsin maknanya terperinci satu persatu. Nabi menjelaskan satu demi satu. Itu maksud dia. Faham Penjelasan satu demi satu. Itu muhsin. Makna muhsin ni sukun. Tahu sukun? Apa kalau kita baca tajwid, apa hukum sukun? Sukun untuk apa? Sukun maknanya apa? Berhenti dalam keadaan apa? Untuk apa? Tenangkan diri kan? Bertenang. Cara baca Quran nak tadabbur macam tu. Ada sukun, ada ta'anni, ada tamakninah, ada ketenangan. Satu, tengok. Ini syarat yang ketiga ni. Jelas tak? Macam tu lah baru seronok kita dengan Quran. Bertenang. Dia sukun, ada benda yang kita tenang kat situ. Sebab itulah rumah juga nama dia. Kita nak sakinah kan? Perkataan sakinah tu dapat kita berdiam dengan selesa. Sebab tu ayat Quran macam tu kita baca. Kita nak macam tu kan. Tapi bila baca Quran tak sakinah pun. Tak boleh macam tu kan. Jadi itu kita kena. Itu muqsin tu. Kemudian wa nazzalnahu tanzilan, dan kami turunkan dia sikit demi sikit, beransur-ansur turun satu sampailah usia Nabi, sampailah usia dakwah Nabi 23 tahun. Kan? Sebab tu surah last sekali turun antara yang akhir surah An-Nasr kan? Apa cerita tentang apa? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Sesuai dalam keadaan tu pula. Begitulah Quran. Dia hidup dalam kehidupan sesuai dengan keadaan manusia. Baik. Jadi ini tadabbur. Pertama, jangan kena buka hati kita. Kedua, jangan gopoh gapah dengan Quran. Ketiga, apa tadi?
Tenang membaca dia dengan keadaan perhatikan ayat satu persatu, makna-makna dia tu. Baca terjemahan tu. Buka, lepas baca ayat. Dari Quran ni dia sunnahkan baca mulut biar gerak bunyi sikit. Itu baru nama baca Quran. Tak boleh kita baca macam baca buku novel kan, tak bunyi, tak. Rugi. Baca Quran, ambil satu ayat, baca sikit. Okey, baca makna dia, cuba tengok. Lepas tu cuba renung sikit. Jangan lepas tu tukar, cuba renung sikit. Apa aku boleh dapat makna ni? Dapatlah. Boleh buat macam tu. Cuba buat macam tu. Bila jumpa ayat Allah perintah, lepas tu kita renung, perintah ni dah buat dah. Alhamdulillah. Bila ulama kata kalau perintah ni saya dah buat, puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, dan doa supaya ya Allah bagilah aku tetap di atas jalan yang aku dah buat ni. Itu pertama. Kalau jumpa ayat, ya Allah perintah kau ni aku tak buat lagi. Contohnya jangan mengumpat, kita masih buat. Ya Allah aku masih buat. Ya Allah, istighfar kepada Allah. Ulama kata jumpa ayat tu saya masih buat perkara ni, terus istighfar masa ayat tu, istighfar kepada Allah dan mohon Allah apa? Keampunan dan jauhkan kita, hilangkan kita dari sifat tu. Faham Itu maknanya orang ni bertadabbur. Itulah kesan dia. Mudah tak? Tadabbur ni mudah sebenarnya. Tafsir memang susah lah, tadabbur yang mudah. Jadi kita buatlah. Tadabbur tak perlukan ilmu tinggi-tinggi cukup. Jadi inilah yang penting kita ada ketenangan dalam masa kita tu. Surah berapa ni? Surah apa? 17 106. Sebab itulah peranan kita semua adalah tadabbur. Tujuan Quran turun adalah tadabbur. Tafsir ni salah satu jambatan je. Dan kita dah ada dah jambatan dia pun. Saya tolong baca ayat, saya tolong tafsirkan dah sebab saya dah baca buku tafsir. Itu jalan dia. Ataupun kalau rajin buka baca kitab tafsir lah. Tapi tak perlu juga kan. Ni Quran ni sebenarnya makna dia ni dah makna atas tafsiran tau. Makna-makna. Sebab tu kita kena tengok jugalah. Kebanyakan ni macam Basmih ni, Abdullah bin Basmih ni memang dia tafsiran yang betul. Dia ikut buku tafsiran, dia bukan main terjemah, dia ikut literal bahasa, tak ada. Sahih, insya-Allah. Jadi itu sekadarnya. Cumanya kelas tadabbur ni kita nak memantapkan lagi. Nanti ada benda-benda ayat-ayat yang lebih dalam kita boleh kefahaman dia. Itu tujuan lah. Lebih mendalam lah kita boleh dapat. Sekadar kita sendiri memang boleh dapat. Tapi tujuan kita ada guru ni nak bagi lebih mendalam lagi kaedah-kaedah dia. Jadi itulah perbincangan kita hari ni, fokus pada soalan lah Cikgu Fauzia. Sebab nak jawab memang panjang je soalan macam ni. Dan kita kena yakin semua ni pertama sekali mudah. Siapa yang sanggup lakukan perkara untuk Allah ni yang asalnya memang berat, Allah akan bagi dia mudah. Kita kena yakin tu. Sebab Allah sendiri kata apa? Quran ni saya dah bagi ke ayat tu. Ada tak ayat dia? Belum Kau apa dah? Boleh lagi ke? Ke cukup dah? Nak lagi? Ke tak berat kan? Surah 54, saya bagilah surah ni Pertama, ni prinsip kita. Ya Allah, Allah ni jadikan Quran mudah. Syarat dia, kita kena yakin dengan Allah cakap. Kita dulu kena korbankan sesuatu lah. 54 ayat 17. Kemudian dia ada ayat 22, 32, 40. 4 ayat ni, cuba tengok. Mudah apa maksud dia? Mudah nak tadabbur. Surah 54. Dia ayat yang saya bagi ada 4 ayat. 17, 22, 32, 40 tu semuanya ayat serupa je. Ayat yang sama. Ayat yang sama pada surah yang sama. Ayat yang berulang. Ayat rangkap yang sama berulang balik. Ayat 22. Berulang lagi ayat 5, 2, 9. Macam surah Ar-Rahman. Macam surah Rahman pun sama kan? Ulang balik kan? Fabi ayyi alai rabbika, banyak kali ulang. Sama juga yang ni, tapi ni 4 kali. Ar-Rahman berapa? 37 kan?
Tengok ayat ni Allah kata apa? Jumpa. Muka surat 529. Cari dulu. 529. Surah Al-Qamar. Okey, jumpa. Jadi Allah kata apa? Walaqad yassarnal Quran. Cari dulu. Buka muka surat 529, cari ayat 17. Dia ada 4 ayat, cuma mula-mula cari ayat yang pertama dulu, ayat 17 dulu. Okey. Apa ayat tu kata? Walaqad yassarna. Kita doa Rabbi yassir. Kan? Perkataan itulah. Jadi Allah kata sesungguhnya, ni rujuk pada Allah. Sesungguhnya kami telah memudahkan Quran lizikri, untuk menjadi peringatan, untuk ditadaburkan, dapat peringatan. Mudah dah. Tetapi masalahnya apa? Fahal mim muddakir. Siapa yang betul-betul nak jadikan Quran ni sebagai pelajaran utama dalam hidup dia? Pelajaran utama, sumber peringatan utama dalam hidup Quran. Syarat dia itu je. Sebab tu Allah bertanya. Ini perkataan pertama dalam surah ni. Maknanya Allah ingatkan mudah. Bila sesuatu yang begini Allah nak menekankan lagi. Allah ulang dalam ayat 22, sama juga. Demi sesungguhnya kami sentiasa mudahkan Quran ni. Apa? Mudah dalam cara apa? Supaya dia jadi peringatan, memberi pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Sepatutnya Quran ni memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Makna-makna dia, perintah-perintah di dalamnya. Tapi pengaruh Quran ni tak besar. Sebab apa? Kalau kita lihat manusia, dia tak bimbang apa ancaman dalam Quran, tapi dia bimbang ancaman daripada berita kat TV. Betul? Ancaman Quran ni tak bimbang sangat. Sedangkan ini sepatutnya dia memberi kesan dalam jiwa. Ya, itu problem dia kan. Jadi tu Allah tanya, fahal mim muddakir, siapa yang betul-betul nak belajar Quran? Selalu orang belajar full time ke part time? Part time kan, masa kecil dengan masa hujung usia. Setengah-tengah tengah cergas tu ada tak nak? Masa tu dia sibuk benda lain. Sedangkan yang mana yang banyak yang akan pakai seumur hidup dan segala-gala akan dipakai? Pernah sekarang ni ada tak yang buat algoritma lagi? Ada tak dalam kerja dia? Rumus algebra ke masuk tak masa kerja dulu? Masa belajar pakai kan? Sin, cosine, tangent. Tangent, sin, cosine ada tak? Ke pakai masa belajar je? Itu sifat. Tapi bila Quran, semua pakai tak? Memang semua kena pakai. Tapi ini dia tak belajar. Betul tak? Langkah ruginya kita, banyak tak kita habiskan masa-masa? Banyak. Demikianlah, Quran menjadi subjek utama tak? Teras. Kalau fail je Quran, tak boleh ambil exam lain. Ada tak? Tak ada kan? Nampak tak? Sebab tu Allah tanya, fahal mim muddakir. Kenapa kamu tak nak ambil? Inilah subjek paling utama dalam hidup. Kenapa? Jadi kita tak boleh nak baiki sistem yang besar. Kita boleh baiki kat mana? Keluarga kita. Ini adalah fitnah dunia hari ini. Maka tugas kita sekarang baiki apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah 66 ayat 6. 66 ayat 6. Itulah surah dia. Jadi kita jaga keluarga kita, hidupkan institusi Quran dalam keluarga kita sendiri. Itulah jalan kita. Sebab kita nak selamat masing-masing kita juga nanti kat akhirat nanti. Allah kata apa? Jadi ayat ni tadi, tak apalah, kita skip lah. Yang ni nanti boleh tengok ni. Allah ulang Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah. Tapi siapa yang nak ambil betul-betul sebagai pelajaran paling utama dalam hidup? Tak ada. Sebab itu Quran jadi susah. Betul tak? Quran hari ni jadi susah. Semangat pun tak ada kan? Susah, semuanya berat. Quran berat semua.
Betul tak? Tapi benda lain, rasa ringan walaupun jauh. Sedangkan keluar kos banyak. Quran kos tak banyak pun, tapi rasa berat. Sebab apa? Sebab manusia tak jadikan dia sebagai satu apa? Pembelajaran paling utama dalam kehidupan. Ya, paling utama sekali ni. Tak ada. Inilah kesilapan. Jadi, lepas tu sekarang ni kita dah nampak ada kesedaran. Apa usaha kita sekarang nak tukar banyak ni tak boleh lah, kan? Sekarang ni kita nak jaga diri kita, hidupkan Quran dalam keluarga kita. Dalam surah 66 ayat 6, apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu. Muka surat 560. Jumpa? Ya ayyuhallazina amanu. Ayat 6 Surah At-Tahrim, surah At-Tahrim. Surah 66 ayat 6. Kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, peliharalah diri kamu, jaga, wa ahlikum. Macam mana cara nak pelihara? Macam mana pelihara? Ku ni maknanya bertakwa ni. Ku ni berperkataan takwa. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Apa jalan untuk jaga? Jalan orang-orang bertakwa, Quran lah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil jadi orang yang mutakin kerja dia memelihara diri dan keluarga daripada neraka. Dengan jalan ikut petunjuk Allah, memahami petunjuk Allah dan ikut dengan benar. Ya, membina mahligai di syurga. Itulah jalan dia. Bila dapat selamat neraka je, maknanya dapatlah nikmat syurga. Sifir dia macam itulah. Jadi sampai sini dululah untuk keterangan. Jadi pentinglah tadabbur. Lagi sekarang ni inilah makna sikit perbezaan antara tafsir dan tadabbur. Tafsir untuk ahlinya sahaja dan ia fardu kifayah. Sebab apa? Dah selesai hal ni. Yang tak pernah selesai dan sentiasa buat adalah ini ke mana tempat dia? Matlamat dia, kita Quran adalah tadabbur. Masuk ke mana? Hati. Lapangkan dada kita untuk masuk ayat-ayat Allah ni. Kemudian apa ni? Jangan gopoh. Wala ta'jal bil Quran. Jangan gopoh dengan Quran. Kemudian apa ni? Baca dengan tenang. Lihat ibrah-ibrah, gali. Macam kita pergi dekat tempat ada buah kan? Kita relax je tengok buah-buah tu, petik slow-slow. Nikmati tempat tu. Begitulah Quran ni, taman-taman syurga kat dalam ni. Begitu cara kita baca Quran. InsyaAllah nanti kita akan masuk ayat minggu depan lah. Minggu depan baru kita masuk ayat yang kita nak masuk tadabbur. Kita nak masuk surah Fatihah. Kita akan masuk ta'awuz, basmalah dan seterusnya, insyaAllah. Ni masih pengenalan lagi lah kira hari ni InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan boleh dapat manfaat sama-sama, insyaAllah. Teruskan istiqamah dalam kita tadabbur ni. Mudah-mudahan lama ni kita rasa ringan dah ni. Sebab mudah kan? Kita dah rasa mudah nak buka ayat dah, insyaAllah. Allah akan berikan. Jadi mudah. Baik. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.